Bab 6. Bulatan. Dalam bab ini, kamu akan belajar sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh suatu lengkuk, sisi 4 kitaran, tangen kepada bulatan, sudut dan tangen bagi bulatan. Untuk bahagian yang pertama, kita mahu belajar sudut pada pusat dan sudut pada lilitan yang dicangkumi oleh suatu lengkuk yang sama panjang. Seterusnya, menentukan nilai sudut pada lilitan yang dicangkumi oleh semi bulatan. Okey, mungkin kamu sudah lupa bahagian-bahagian bulatan. Okey, jadi kita imbas kembali bahagian bulatan. Yang ini kita panggil pusat bulatan. Kalau garisan dari pusat sambung ke tepi, yang ini kita panggil jejari. Okey, lepas tu yang ini melalui pusat, garisan melalui pusat yang menyentuh tepi-tepi ini kita panggil diameter. Dan perimeter bagi bulatan, okey, yang ini kita panggil lilitan. Okey, apabila satu garisan menyentuh lilitan tetapi dia tidak melalui pusat, kita panggil perentas. Okey, contohnya garisan ini kita panggil perentas. Luas yang dibentuk ini kita panggil tembereng. Okey, di sini ada luas yang lebih kecil dan luas yang besar. Luas yang besar kita panggil tembereng major dan luas yang kecil ini kita panggil tembereng minor. Seterusnya kita tengok apa itu lengkuk. Lengkuk merupakan sebahagian daripada lilitan. Okey, ini kita panggil lengkuk. Kalau lengkuk yang lebih kecil kita panggil lengkuk minor dan bagi lengkuk yang besar kita panggil lengkuk major. Luas yang dibentuk daripada jejari kita panggil sektor. Okey, sektor minor untuk kawasan yang kecil dan sektor major adalah untuk kawasan yang lebih besar. Raja di sebelah menunjukkan dua perentas, iaitu perentas PQ dan QR. PQ dan QR bertemu di titik Q. Okey, garisan PQ dan QR mereka bertemu pada titik Q, iaitu di sini. Okey, maka sudut PQR. Okey, kita boleh tengok begini. PQR ialah sudut pada lilitan bulatan sebab dia sentuh pada lilitan. Okey, sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk PR sebab yang ini dia berada di kawasan ini, iaitu lengkuk PR. Okey, sudut pada lilitan yang dicangkum oleh lengkuk PR. Sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkuk yang sama adalah sama besar. Contohnya, sudut di R ini dia dicangkum oleh lengkuk PQ. Kita boleh sambung garisan ini dan dia sentuh pada titik P dan Q. Maka dia dicangkumi oleh lengkuk PQ. Sudut S, okay, S kalau kita sambung begini, dia dicangkumi oleh lengkuk PQ juga. Dan sudut P apabila kita sambung, kita panjangkan garisan ini, dia akan berjumpa di tempat ini, iaitu lengkuk PQ. Maka ketiga-tiga sudut ini adalah dicangkumi oleh lengkuk yang sama, iaitu PQ. Jadi kalau lengkuk yang sama, sudut di sini dia mesti sama besar. Maksudnya kalau sudut R 30 darjah, sudut di S pun 30 darjah dan sudut di T ini pun 30 darjah. Okey, cuba kita tengok contoh yang pertama. Hitung nilai Y. Okey, jadi kita tengok Y ialah dicangkumi oleh lengkuk mana. Okey, ini sudut Y kan. Kita boleh sambung. Okey, kita panjangkan garisan ini. Okey, dia sentuh di A dan E. Maka ia adalah dicangkumi oleh lengkuk AE. Dan AE juga akan membentuk satu sudut pada lilitan, iaitu kita boleh sambung dari A pergi sini dan sini. Maka ia adalah dicangkumi oleh lengkuk AE juga. Jadi kalau sini 40 darjah, sudut Y pun 40 darjah. Dan kita perlu berhati-hati. Yang ini mesti sentuh pada lilitan. Kalau sudut yang di luar bulatan begini, kita tak boleh samakan dia walaupun lengkuknya sama. Hitung nilai Z. Okey. Yang nilai Z ini kita tengok dia dicangkumi oleh lengkuk ini.
Selain daripada sudut Z, lengkok yang sama ini dia juga boleh hasilkan sudut di tepi ini, sudut di lilitan. Okey, jadi ini merupakan lengkok yang sama, maka dua sudut ini mesti sama. Jadi Z sama dengan 35 darjah. Kita tengok contoh C. Hitungkan nilai Z juga. Okey, jadi Z dia dicangkumi oleh lengkok ini. Okey, kalau kita panjangkan lengkok, kita panjangkan ke tepi. Okey, kita tahu bahawa lengkok yang sama akan hasilkan sudut yang sama. Jadi Z di sini dia mesti sama dengan sudut di tepi ini. Okey, sudut di lilitan. Okey, masalahnya bagaimana kita boleh dapat sudut di sini? Okey, kita boleh guna segitiga. Okey, saya padamkan dulu. Sekarang tujuan kita mau dapatkan sudut di sini sebab sudut di sini dia adalah sama dengan sudut Z. Okey, dan di sini kita boleh guna segitiga. Okey, segitiga ini jumlah sudut di dalam sebuah segitiga mesti sama dengan 180 darjah. Okey, sini 50 darjah. Dan sebelah sini kita perlu cari. Okey, yang ini ialah garisan lurus. Kalau sebelahnya 80, sudut bersebelahannya ialah 180 tolak 80. Okey, sebab garisan lurus ialah 180 darjah. Jadi kita dapat sudut di sini ialah 100. Okey, untuk dapat sudut di sini kita guna 180 tolak 50, iaitu sudut di dalam segitiga, tolak lagi 100. Okay, jadi kita dapat sudut di sini ialah 30 darjah. Apabila sudut di sini 30 darjah, Z adalah sama dengan 30 darjah sebab dia dicangkumi oleh lengkok yang sama. Ciri yang kedua bagi sudut dalam bulatan ialah sudut-sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang sama panjang adalah sama saiz. Maksudnya dia tak semesti di lengkok yang sama. Asalkan lengkok itu sama panjang, saiz sudut itu pun mesti sama. Sebagai contoh, ST ini dia sama panjang dengan PQ. Yang ini merupakan simbol sama panjang. Maka kalau sudut T ini 50 darjah, sudut R ini pun 50 darjah. Okey, panjang lengkok yang sama akan hasilkan sudut di lilitan yang sama. Okey, yang kedua, saiz sudut pada lilitan dicangkumi oleh satu lengkok adalah berkadaran dengan panjang lengkok tersebut. Okey, contohnya panjang di SU ialah Y dan PR ialah 3Y. Okey, kalau panjang di sini 3 kali ganda daripada panjang di sini, maka sudutnya adalah 3 kali ganda lebih besar daripada sudut ini. Okey, apa maksud? Saya cuba terangkan dengan contoh yang ada nombor. Okey, sebagai contoh, di sini ada dua lengkok. Lengkok PQ 2 cm dan lengkok RQ 6 cm. Kalau kita tengok 2 dan 6 ialah 3 kali ganda daripada 2. Okey, bagaimana saya tahu 3 kali ganda? Sebab 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, maksudnya dia 3 kali lebih panjang daripada PQ. Kalau dia 3 kali lebih panjang daripada PQ, maka sudut ini pun mesti 3 kali lebih besar. Okey, 3 kali lebih besar daripada sudut yang dicangkumi oleh lengkok PQ. Okey, sudut yang dicangkumi oleh lengkok PQ ialah 25. Jadi X ialah 25 darab dengan 3 sebab dia membesar 3 kali ganda, iaitu sama dengan 75. Dia mesti berkadaran. Kita tengok contoh ini. Raja di sebelah menunjukkan bulatan dengan panjang lengkok PR sama dengan QS. Okey, PR adalah sama panjang dengan QS. Okey, kalau sama panjang maksudnya sudut yang dicangkum di lilitan pun mesti sama besar. Okey, jadi sudut yang dicangkum oleh lengkok PR ialah 40 dan sudut yang dicangkum oleh QS ialah X. Jadi sudutnya mesti sama, maka X sama dengan 40. Seterusnya kita tengok contoh ini. Okey, diberi sudut pada lilitan ialah 25. Okey, di sini 25, yang ini pun 25. Kalau sudut yang sama besar, maka lengkok itu mesti sama panjang. Jadi X adalah 3.6 cm. Kalau contoh ini, sudut di sini 28
Dan sudut di sini 56. Jadi kita cuba bahagi sudut ini, tengok berapa kali ganda. Okey, 56 bagi 28, jawapannya 2. Maksudnya sini adalah lebih besar. Besar 2 kali. Okey, kalau sudutnya besar 2 kali ganda, maksudnya panjang lengkok itu pun mesti besar, lebih panjang 2 kali ganda. Okey, lengkok yang diberi ialah 5.2 cm. Jadi X ialah 5.2 darab dengan 2 sebab dia lebih panjang 2 kali. Jadi 10.4.